wanita pergi ke sekolah jadi cikgu, pakai tudung, diancam suruh tanggal tudung dia. Kalau kamu tak tanggal tudung kamu, kita akan ambil tindakan. Pihak sekolah akan ambil tindakan. Tak cukup dengan kata-kata dihantar SMS pula, runtutan bunuh. Kalau kamu tidak mahu kembali kepada agama kita, tak mahu tinggalkan tanggal dan tudung, tak mahu kembali pada agama kita, maut akan menjemput kamu. Kita umat Islam tak boleh buat apa, tuan. Tengok, tak boleh buat apa. Tak mampu. Nak bergerak protes pun tak mampu. Tak ada pun orang kita yang pergi ke sekolah Cina tu 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 orang bergerak kat situ, selawat ramai-ramai. Kami umat Islam di sini bantah tindakan guru besar sekolah kebangsaan Cina suruh cikgu yang memeluk Islam Cina, memeluk Islam ni tanggal tudung dia dan hantar pula runtutan bunuh. Tak ada. Tak ada. Tapi kita umat Islam boleh berkumpul di KLCC 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 orang malam tahun baru untuk menonton konsert awal tahun baru. Betapa lemahnya umat Islam sekarang. Sekarang kita sekarang kan. Tapi perkara yang perang salib berlaku zaman umat Islam memegang 2/3 dunia, mereka tersentak. Apabila kita salib dengan mudah menawan kota Baitul Maqdis. Maka pemimpin-pemimpin Islam ketika itu bincang, kita buat masyarakat tergempar, bincang ulama, nak kaji apa sebab berlaku benda. Kenapa kita Islam mudah menyerahkan kota Baitul Maqdis kepada tentera salib? Kaji, musyawarah, bincang, dapat satu kesimpulan, umat Islam ketika itu jadi lemah kerana kita sudah melupakan Nabi SAW. Ketika itu umat Islam pegang 2/3 dunia. Negara Islam Andalusia itu menjadi tamadun contoh di benua Eropah. Masa itu kalau perang salib berlaku sekarang tak payah 2 tahun tuan. 200 hari surrender. Kompom surrender. Malah dikatakan dari risikan pihak tentera dikatakan, dia jangan percaya, tuan percaya pula, percaya buat rekod boleh laku, boleh masuk dalam. Dikatakan kalaulah Malaysia ini diserang oleh negara asing yang bukan Islam, Malaysia ini akan ditawan dalam tempoh tak sampai 6 jam. Ini risikan pihak tentera. Betapa rapuh punya umat Islam. Rapuh. Jadi tuan-tuan nampak tak apa relevan yang kita sambut Maulid Nabi SAW? Sebab ketika itu yang berlaku. Umat Islam sudah lupa kepada Rasulullah SAW. Mereka lupa. Nak selawat pun malas. Nak datang ke masjid surau pun malas. Nak mengaji, nak datang dalam kuliah ilmu pun malas. Yang rajinnya apa? Tengok MLM. Apa rajin? Apa MLM? Bukan multi-level marketing. Maharaja lawak mega. Itu rajin tengok tuan. Segala-galanya bocor lah. Sepah tu lah, sepah tu lah, sepah wan lah. Semua ada. Sonok lah. Memang sonok. Tapi nak datang ke surau, ke masjid, hadilah majlis ilmu, berapa kerat. Sampai ustaz yang mengajar kuliah takmil di masjid kena terpaksa menipu pejabat kamu. Dalam orang takmil itu tulis berapa kaliran? 30 orang. Wahai yang datang, Tuan Aziz, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, 5 orang.
Terpaksa kita tipu, tulis 30 orang. Kalau tulis 5 orang, kena 3 kali kuliah. Penjaga apa tarik slot kuliah taklim tu daripada masjid tu. Sebab nak pergi kepada masjid lain, nak pergi pada surau lain yang lebih ramai orang yang datang, yang bayar. Ni zaman tu dah berlaku dah. Jadi sekarang ni kita bincang, okey, tak payah tulis janji pada siapa. Kita nak bincang macam mana cara nak atasi benda ni. Jadi kita kena buat satu sambutan khas mengingati Nabi SAW. Kita kena buat satu program khas ingat kepada Nabi ni, Rasul in my heart. Kena buat. Sekarang kita nak buat bila ni? Pemimpin umat Islam ni, Al-Malik itu semua ni, berbincang dengan ulama, dengan Imam An-Nawawi, dengan Imam Ibn Hajar As-Asqalani, dengan Imam ulama-ulama itulah. Kan bila kita nak buat sambutan, maka dicadangkan tarikh. Dah buat sambutan ingat pada Nabi ni pada hari kelahiran Nabi SAW. 12 Februari awal kita buat satu majlis daripada pagi sampai malam. Kita buat malam je, lepas maghrib kita buat. Kalau setengah-setengah masjid di Lembah Kelang, di KL, di Shah Alam, di Johor, di Kedah, di Kelantan, masjid-masjid yang besar. Jangan panggil masjid, kita masjid-masjid besar, pasal bajet itu besar. Dia punya jemaah sekali kutip sampai 5,000 ke atas. Kita ni sekali Jumaat 500 pun dah, 700 pun dah banyak lah. Betul lah tuan ni? 700 pun banyak lah tu, senyum lebar lah tu. Tak, Jumaat hari ni memang kita punya collection lebih sikit. 700. Pasal apa? Pasal apa jadi tu? Takkan kau lupa hati tadi ustaz ni. Dia bagi tajuk baik memang. Belanjakan harta kepada Allah SWT, bagi dana Quran, hadis semua. Orang pun selalu bagi sikit, orang bagi RM5, bagi RM10, bagi RM20. Bila kita 700. Dia macam Ustaz Azmi yang jadi parti masjid kita tiap minggu. Kompong lah, lepas tu nanti esok naik RM1,000 lebih. Tak payah pakai imam lain lah. Tak boleh. Kita nak ambil Ustaz Azmi ni pun kena buat surat kerja mufti ni kepada kerja agama ni, terdapat kebenaran ni. Tak boleh. Dia bukan imam lantikkan bangku. Kita kena mohon izinan daripada majlis agama. Masjid yang besar mereka buat daripada malam tadi, malam ni, habis malam esok. Baca kitab ni, kitab, kalau tak kitab Ghazali ni, kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Baca kitab Syama'il Muhammadiyah ni, nak kenal Nabi ni. Nabi ni siapa? Sifat-sifat Nabi ni, sifat-sifat diri Nabi ni tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Nabi ni tak gemuk sangat, tak kurus sangat. Nabi ni dia perut dia six pack. Kalau budak-budak muda sekarang kata six pack, maknanya tak borai lah. Macam aku pun boleh tahan juga borai. Nabi SAW kalau mandi, air mandi Nabi tu boleh turun sampai ke kaki. Nak tunjukkan perut Nabi ni dia six pack. Kalau Ustaz Azmi mandi, air mandi Ustaz Azmi tu sampai dekat perut dia bertakung kat perut tu. Sebab perut bukan six pack, tayar trailer. Jadi kita nak kenal sifat Nabi ni. Nabi ni sifat diri dia macam mana, Nabi ni bila dia bercakap macam mana, bila dia bertutur macam mana. Nabi ni dia tak pernah suara tinggi, dia tak pernah woi, tak pernah. Dia suara dan tak pernah belak, tak juga. Saya tak cerita satu kisah. Tak ada. Dia tak macam tu, dia tak bersuara dalam bambu tu. Suara Nabi ni terang tapi tidak lantang. Suara Nabi terang tapi tak lantang. Sebab Nabi ni dia seorang Nabi Rasul, dia ada mukjizat. Suara Nabi tu sendiri boleh didengar sampai ke belakang. Tak payah pakai PA system ni, tak payah.
Boleh sampai ke belakang, orang di belakang dia dengar percakapan Nabi SAW. Tak payah pakai mic system. Itu karamah, itu mukjizat Nabi. Nabi ini seorang yang suka tersenyum. Senyum. Nanti kita baca ni, kita akan lihat macam mana tu. Sampai besok petang khatam. Malam pula ceramah perdana pula buat kurang pula. Lepas tu bukan terus je, dia ada berhenti 15 minit berhenti, 15 minit berhenti. Apa gunanya nak berhenti tu? Nak beri ruang kepada selawat, alunan selawat, alunan qasidah. Kan? Khairul bariyah nazara ilayya ma ata illa kanzul atiyah. Khairul bariyah nazara ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Ma anta illa kanzul atiyah. Sampai macam tu.